untuk anda semua. Tapi okey, untuk sekarang ni Bonda tak nak bagi sepatah dua kata. Bonda nak jemput rakan founder Bonda untuk bagi sedikit sesi sharing daripada Puan Zawiyah kita, founder Kisu Asia. Silakan Puan Zah. Yeay, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Alright, okay. Sebenarnya saya nak berkongsi, bukannya nak kasih kata-kata semangat ke, nak bagi tips ke, sebab tadi kan Sedharma punya sesi orang kata sampai ke sekarang ni saya masih sedih, tisu dah sekotak dah habis, saya tutup kamera saya nangis. Okey. Jadi okey, di kesempatan ini juga saya selaku founder Kisu Asia ingin memohon maaf terhadap orang kata kita tak tahu kan salah silap kita kan dengan kadang-kadang dengan leader-leader ni kita bergurau tapi diorang ingat ke benda tu betul-betul. Lepas tu saya rasa sangat lega bila saya memaafkan dan saya pun dimaafkan. Sebab saya selaku founder pun sering melakukan kesilapan sama ada kita sengaja ataupun tidak sengaja. Okey? Okey, sebenarnya satu lagi benda yang paling best yang Kak Zah nak share adalah kepada anak tim Kisu anak tim Kisu, sebab banyak sangat tahu yang kita belajar semalam hingga ke hari ni. Jadi Kak Zah rasa macam tak adil kalau Kak Zah tak bagi apa-apa. Alright, so kepada semua anak tim Kisu tolong block date pada 29 hari bulan 8 sebab Kak Zah akan bagi satu lagi kelas best, campaign best. Tengah semangat ni Kak Zah nak terus dorang fight. Okay, you guys ingat pada hari Sabtu 29 hari bulan 8 Kak Zah akan bagi kelas advance Shopee bersama Puan Anom. Puan Anom pun ada dalam kelas kita dengan Sedharma pada hari ini dan Puan Anom pun ada bawa tim Puan Anom. Okey, siapa nak join kelas Kisu tu adalah senang saja. Okey, sebab sebelum ni siapa yang join kelas Sedharma, Kak Zah kata restock pangkat gold iaitu RM960. Tapi bila lepas habis kelas Sedharma ni Kak Zah kata, wah, mana boleh Kak Zah kata kan kau setakat nak 960 mesti pejam mata je. Sebab bila kita dah clear kan, clear atas, clear hati, yang paling penting orang kata kita punya apa tindakan kita selepas ni lagi mudah. Kak Zah nak ingat dalam ni pun ada admin Kisu. Kak Zah dengan kita restock 960 dan korang kena cari Rising Star baru seramai 3 orang. Dari 16 hari bulan hingga 28 hari bulan korang layak untuk join kelas Anom founder Zara Aulia. Okay. Wah. Diorang kata. Okay. So, Kak Zah nak korang habiskan sesi kita pada petang ni. Kalau sekarang kita bagi komitmen 100%, dengan adanya kempen ni korang kena kasih 200%. Okay? Alright. So, saya serahkan majlis ini kepada Bonda Wani. Masya Allah, menarik. Nampak tak betapa sayangnya Kak Zah kepada anda semua Kisu-Kisu fighter ni, Masya Allah hebat. Dan terima kasih juga kepada seluruh Kacang Warrior leader-leader hebat, Alpha leader Wanis, Masya Allah. Berderet PM dekat handphone Bonda dan juga PM Facebook pun ada. Masya Allah, luar biasa. InsyaAllah Bonda masih lagi nak membalas satu-satu dan Bonda juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kasih sayang, di atas pengorbanan. Bonda always sentiasa cuba yang terbaik buat anda semua dan inilah apa yang antara perkara yang Bonda boleh buat dan Bonda sangat percaya. Business is relationship. Kita bukan cakap tentang stok, kita bukan cakap tentang jualan setiap masa. Tapi kita sabar Ibu Khalila, jangan menangis. Kan Bonda yang menangis kat sini. Okay, so business is relationship. Pegang kata-kata tu sebab kita nak kekal lama berusaha berjaya bersama-sama dunia dan akhirat. Sebab itu di Wanis kita ada leader yang dah kekal selama 7 tahun, 8 tahun. Masya Allah, subhanallah. Dan semua tak kisah yang baru pun walau sebulan, 2 bulan. Bonda harap kita akan berjuang bersama-sama untuk jayakan lebih ramai lagi. So, jom kita sambung pelajaran kita hari ini bersama dengan Sedharma, pakar closing anda. Silakan. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan,
okey ke hari ni? Saya harap semua okey lah kan. Kita dah lega halfway. Saya rasa beban yang dulu kita bawa tu rasanya kalau tak 100% sekarang dah tinggal mungkin 25 kan, tinggal 20, tinggal sikit-sikit je gitu. Itulah lebih kepada beban-beban yang kita kena settlekan sendiri dengan diri kita. Kita berdamai dengan diri sendiri. So dengan orang lain kita dah berdamai, dengan diri kita dah berdamai. Dan kali ni kita nak berdamai dengan diri sendiri, kita nak berdamai dengan takdir insya-Allah. Right? So bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so tuan-tuan, so kita dah nak masuk ni kelas advance So kalau kita bercerita tentang kelas advance, so kita dah tak ada cerita tentang yang pasal mindset dan hati. So saya harap semua benda tu kita dah move on dah. So kali kita nak pecut dah. Kalau nak pecut ni, dia akan adalah benda-benda yang kita dah kena you belajar, you terus buat. Faham Okay, so tuan-tuan, kalau saya suka pesan pada semua orang adalah dalam closing ni tuan-tuan, dalam sales khususnya, kan rasa-rasa teknik ni berapa persen? Teknik ni dari segi macam skrip, target audience, okay, skrip, target audience, media, design, copywriting. Rasa-rasa ni berapa persen? Teknik. Okay. So alhamdulillah semua faham. Kan, kalau teknik ni hanya lebih kurang 20%. Benda kecil je. Yang paling penting adalah bagi saya lah dalam sales ni yang paling penting adalah attitude. Kita punya perangai, kita punya sikap dan kita punya adab dalam nak buat sales ni. So orang beli tuan-tuan, orang beli produk dengan kita, orang beli kacang dengan kita, orang beli tudung dengan kita, kan, orang beli susu dengan kita, beli kisu dengan kita tu bukan sebab produk tu memang dah A dah, insyaAllah. Orang tetap beli dengan kita sebab kita punya diri kita, macam mana kita bawa, kita punya pembawakan kita, karakter kita, cara kita bercakap, penggunaan bahasa yang kita guna, kan, kita mendengar tu macam mana itu. So 80 hingga 85% sales tu memang datang dari diri sendiri. Faham? So diri sendiri ni jagalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dengan environment, semua benda. Holistik lah. Kan, macam mana kita start pagi kita, insyaAllah. Okay? Alright, so tuan-tuan. So kita dah ready dah. Kita dah ada target nak kena buat dah. So saya nak double confirm balik. Tuan-tuan untuk bulan ini, untuk bulan Ogos, ada target tak? Kita ada target tak? Ada? Okay. Dan sebelum saya tanya berapa target dia, kenapa kena ada target? Okay, kenapa kena ada target? Kenapa Bonda suruh ada target? Kenapa Kak Zah suruh ada target? Kenapa Lady Boss kena suruh ada target? Kenapa? Push factor, motivation, focus, push factor. Lagi? Landmark pencapaian. Okay, faham? Faham? Untuk guide, untuk achieve. Terima kasih Syazri, saya suka. Ada target supaya kita boleh jelas, tak malas menjual. Terima kasih Uzaimah. Saya suka anggap ataupun ceritakan target ni seperti Waze. Pernah guna Waze? Pernah? So Waze ni tugas dia buat apa? Tugas dia adalah tunjuk jalan. So apabila Waze ni nak tunjuk jalan, dia perlukan apa? Dia perlukan detail. Dia perlukan alamat. Dan kalaulah detail dan alamat tak ada, tak cukup ada, kita dapat share location pun kira okey dah. Betul tak? Kan? So bila kita dah letak detail, dah ada share location, dah guna Waze dah tunjuk jalan. Sekarang saya nak tanya. Pernah kena tipu dengan Waze tak? Kan? Pernah kena scam dengan Waze tak? Pernah kan? Saya sendiri mengaku saya pernah lagi-lagi kat Putrajaya duk pusing, naik flyover, turun flyover, naik flyover, turun flyover. Bila aku nak lalu ni? Asyik tersalah je. So kenapa Waze? Adakah itu salah Waze? Tidak. Waze memang buat kerja dia. Cuma kita ni kurang ilmu. Kita kurang pengalaman. So kat sini you kena faham.
Okay, kat sini you kena faham. Bonda Wan ni boleh tunjuk jalan. Kak Zah boleh tunjuk jalan. Lady boss kita Afikah boleh tunjuk jalan. Tapi yang nak ikut jalan tu, kita dulu kena ada ilmu. Nak pilih jalan macam mana mengikut kapasiti kita. Kan? So founder-founder kita pun kadang-kadang dia belajar dengan cikgu dia. Cikgu dia ajar suruh buat ni, suruh buat ni, suruh buat ni. Tapi kita tak boleh macam tiru bulat-bulat. Kita main buat je. Memang bagus main buat. Tapi kadang-kadang bila kita main buat je, kita tak tahu nak tanya soalan macam mana. Nak start macam mana. Kan cikgu kata boleh? Boleh. So cikgu kata tak adalah explain lebih. So kita dulu tu kena ada ilmu dan pengalaman. Kan at least kita tahu nak tanya macam mana, nak start macam mana, dan barulah kita akan sampai dengan selamat. Boleh tuan-tuan So ingat, target tu ada, jalan dah ada, so kita top up dengan ilmu dan pengalaman. So jadikanlah setiap bulan yang kita buat sale tu, proses pembelajaran kita tu kita ingat. So bila kita dah belajar, kita buat. So bila kita dah buat, pasti kita ada salah, betul tak? Langgar dinding, jatuh lubang, rugi, betul? So rugi untuk kali pertama is okay. So bila kita dah rugi, kita dah salah, step yang seterusnya kena review. And apa yang aku salah? So bila dah review, step seterusnya apa? Kita belajar. So bila kita dah belajar, step seterusnya buat apa? Kita buat balik. Dan step seterusnya nak kena buat apa? Ini ingat, tolong jangan buat salah yang sama. Buat salah tak apa, tapi jangan buat salah yang sama. So kalau kita jatuh di tempat yang sama, salah di tempat yang sama, itu bukan bodoh lagi dah. Kali pertama kalau kita salah, kita bodoh, itu biasa. Kan? Tapi kalau kali kedua kita dah belajar, kita ulang salah yang sama, itu bukan bodoh lagi dah. Itu B juga. Faham So kita tak nak bodoh lagi. So kita kena padu lah. Kan? Kita kena belajar, learn from mistake. Okay. So target tuan-tuan, mungkin ada yang dah faham tentang target. Cuma kali ni kita nak tambah 3 point. Kan? Yang terbaik adalah dalam target. First, berani letak target. So step pertama adalah berani letak target. Jangan takut dengan target. Kena suka dan sayang dengan target. Boleh? Target ni pressure. Macam saya cakap tadi lah. Kan? Kita ni nak jadi diamond ke nak jadi arang? So pressure tu kena ada. Tapi jangan sampai stres. So stres tu adalah kerana kita ni tak mengurus pressure tu dengan baik. Kita lost control. Kan? Maksudnya kita hilang kita punya kawalan diri sendiri. Kita tak boleh ubah orang, tuan-tuan. Kita tak boleh ubah customer. Kita tak boleh ubah team. Tapi apa yang kita boleh ubah lah, kita boleh ubah diri sendiri. Kalau kita tak boleh buat closing, kita ubah cara kita buat closing. Kita ubah script closing kita. Kita ubah offer kita. Kita tak boleh paksa customer bayar. Faham? So insyaAllah. So beranilah letak target. So target-target macam tadilah kan, Kak Zah bagi target, bagi campaign kan, buat restock 960 plus 3 rising star. Betul tak? Saya tak tahulah 3 rising star tu apa benda, tapi insyaAllah lah. Kenapa kena ada rising star? Sebab jika anda nak grow, okay, duit bukan segala-galanya. Awak ada duit macam mana banyak pun, tapi kalau awak tak ada team, awak susah nak gerak. Maksudnya memang kena ada manusia juga. Jangan suka nak cepat sangat beli pangkat. Contohlah kita ada modal, kita belilah stok banyak-banyak, dapat murah, betul tak? Try lah jual. Try jual. Susah. Sebenarnya orang-orang yang beli banyak tu 60% dah ada orang punya tau. Yang dia punya nak jual retail tu 30% je. Kalau lagi banyak retail lagi bagus sebenarnya. Sebab apa? Untung kita sebenarnya pada retail. Percaya tak tuan-tuan? Percaya tak? Untung kita pada retail. Sale daripada agent itu hanya bonus. Bayangkan kita leader. So bila kita leader ni, kita jual pada anak tim kita, kita sebenarnya dah berkongsi margin dengan dia. Nampak barang kita macam laju. Tapi contohlah kalau kita jual retail kita dah dapat RM6. Kalau kita jual pada anak tim, kita baru dapat RM3 je. Mungkin dapat 50% je. Faham? Tapi you jangan rasa macam, lepas tu tak perlu ada tim ke? Tak. Tim kita ni kan akan ada banyak lagi, dia repeat order, dia akan membesar. Dia akan besarkan tim dia. So sekarang ni mungkin dia order 10, nanti dia order 100, dia order 1000. So kita kena bersabar. Sampai nak tunggu dia dapat 1000 tu, retail kita ni jangan tinggal. Dan kita mindset pasak dalam kepala, jangan terlalu mengharap pada
manusia. Ejen kita tu juga manusia. So kita dulu kena buat sale. Jangan kata hari tu sale, so kalau saya fokus retail macam mana nak jaga team? Sekarang saya nak tanya, jaga team tu busy sangat ke? Hari-hari buat kelas. Sampai tak sempat buat retail? Tak juga. Ada je masa untuk buat posting, elok je. Faham So beranilah letak target. So letak target ni, insyaAllah lah ada orang dia letak target sales. Dan ada orang dia letak target restock. Dan ada orang dia letak target profit. Kan ada orang dia letak target recruitment. So ikutlah masing-masing. Yang penting kena ada target. Boleh tuan-tuan? Tahu? Jangan takut dengan target. Kena berani dengan target dan suka dengan target. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, aim higher. Aim higher. Maksudnya apa? Maksudnya adalah simple. Maksudnya kita target dalam hidup kita, dalam bisnes kita ni sampai ke bulan. And tak capai. Maksudnya tak capai bulan. Tak apa. Capai langit pun okey. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan punya target tu capai bulan ke tidak? Dah capai ke bulan ke belum? Tak tahu lagi kan? Kita tak tahu. So sekarang boleh tak share dengan saya berapa target tuan-tuan perempuan untuk bulan lepas sebenarnya? Bukan untuk bulan ni. Bulan lepas target berapa? Bulan lepas. Average. Target bulan lepas 15k. Okay, ada yang target 3,000 pembelian, 13,000, 30k, 5k, 50k, 5k, 30k, 3,000. Okay. So saya ambil contoh 15,000 ni. Okay, kita ambil contoh 15,000. So kita buat planning and kita ikhtiar, kita usaha, kita tawakal. Tapi nak capai 15,000 ni. Faham So bila kita dah planning, dah ikhtiar, dah usaha, dah tawakal, dapat tak 15? Dapat tak 15? Majority kalau yang dapat alhamdulillah, tapi kebanyakannya tidak. So ia akan dapat berapa? Mesti cakap tadi lah, mungkin 11 dan mungkin 9. Betul tak? Memang you akan dapat orang macam ni. So kalau you betul-betul nak 15, kena letak target berapa? Letaklah target mungkin 20. Kan? Mungkin 17. Faham tak? So kalau you betul-betul nak 15,000 ni, letak 15,000 ni di tengah. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau kita letak 15,000 ni paling atas, kan, dia akan jadi satu beban. Dia akan jadi macam satu pressure yang rasa macam, ni aku kena paling atas. Tapi kalau you nak 15,000, you letak lebih atas, 15 jadi mudah. Sebab apa? Usaha dan planning kita nak buat 20. Kan? Kalau tak dapatlah 15, paling dapat 14,500. So itu beza dia. So nampak tak? So kalau kita nak 20, letak lebih tinggi. So kalau nak 1,000 ataupun nak 100 carton, letak 200 carton, 150 carton. Letak target macam tu. Boleh ke boleh? So siapa yang nak 3,000, letak target 5,000. Barulah betul. So dapat sesuatu tak? Macam mana nak kena buat dengan kita punya target ni? Bukan hanya sekadar ada target, kita letak target. Saya yakin dia percaya, kalau untuk orang-orang yang baru berniaga ni lah kan, yang belum nampak lagi game ni macam mana, you tak akan capai. So 3 bulan tak capai, you pasti down. Masuk bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, makin down, dan makin down. Masuk bulan ke-7, lepas tu dah tak tahu apa, barulah cari leader. Leader basuh, masuk kelas saya hari ni, alhamdulillah buat comeback balik dengan mindset yang betul. Betul tak jalan cerita tuan-tuan? Macam mana saya boleh teka? Sebab semua orang sama. So alhamdulillah. So kali ni tuan-tuan dah terpilih untuk dalam kelas hari ni. So saya tunjukkan cara dia orang sale ni dia letak target tu macam mana. Dia selalu bagi option pada diri dia.
InsyaAllah. Faham Okay, good. So aim higher. Boleh? So dah catat ke? So kalau dah catat tolong komen dan. Lupa lah saya nak tanya sebelum ni. Dan awesome. Okay, so bila kita dah catat, kita dah tahu letak target, aim higher. Masuk yang ketiga ini barulah kita letak keperluan. Okay, letak keperluan. So keperluannya apa? Ada 3. Kan? Yang pertama strong why. Yang kedua big why. Dan yang ketiga grand why. So kita ada 3 level of why. Kalau sebelum ni macam awal-awal tadi saya tanya big why masing-masing, betul tak? So kita ada 3 level grand why. Sebab saya yakin dan percaya orang nak buat 15,000, orang nak buat 10,000 kan, kena ada sebab. Macam tuan cakap tadi lah, pusher. Kan, kita tahu pusher tapi tak tahu nak guna macam mana. Kan, faham tak? So kita akan start dengan strong why. So strong why ni untuk apa? Untuk siapa ni? Dan kalau big why ni untuk orang yang kita sayang, yang ada pertalian darah. Strong why ni untuk apa? Strong why ni untuk diri sendiri. Reward diri sendiri. Diri sendiri dulu kena ada emas, baru kalau kita tengok orang lain, kalau orang lain tak ada emas, barulah kita akan terasa something. So itu maksud dia. Boleh tuan-tuan? So reward diri sendiri ni antara benda yang penting sangat. Tadi kan kita dah minta maaf kan dengan orang, betul tak? Kita dah jaga hubungan kita dengan manusia, dengan Allah, kita dah jaga hubungan kita dengan manusia. Sekarang saya nak tuan-tuan berdamai lah dengan diri sendiri. Boleh tak? So ambillah masa ke ataupun minggu ni kan, try lah to give hadiah ataupun reward untuk diri sendiri. Boleh? Esok Ahad. Ahad kedai buka ke? Tak apa, beli online je. Kan, beli hadiah untuk diri sendiri. So tak tahu nak bagi hadiah apa? Kan, tak tahu ke nak bagi hadiah apa? So kalau tak tahu nak bagi apa, as simple as awak bagi apa tau? 3 kuntum bunga ros. 3 kuntum bunga ros. Ros apa? Ros merah lah. Nak berapa besar? Tu suka hati hampa lah. Katakan tu nak detail sangat. Kan? Hadiah kaftan pun best. Kaftan sebab kita jual. Tak nak? You kena bagi something berbeza. Bagi bunga kat dia sendiri. Dan bunga tu bukan sebab kita minat bunga. So bunga tu sebenarnya satu, bila bunga tu dah mula kering, you guys boleh buat mandi. Mandi bunga, naikkan seri balik, insyaAllah. Faham tak? Dia bukannya suka-suka saya suruh bagi bunga ros. Ada banyak sebab. Dari segi bunga ros ni, kalau kita tengok, kenapa contohlah kan, untuk dia sendiri kan, kenapa kena berkira-kira? Saya tanya. Kalau untuk orang lain, kita boleh tak ada masalah lah. Tapi kalau untuk dia sendiri tu, suruh bagi bunga ros. Oh, saya tak minat lah bunga ros. Tapi kalau dapat bunga ros, seronok tak? Seronok. Betul kan? Bukannya kita tak nak bagi bunga keladi. Bunga keladi tu memang dah ada banyak. Bunga ros nanti tak tahan lama, cepat kering tu. So masih berjimat-jimat lagi dah. Kenapa? So untuk diri sendiri dulu, you kena all out. Bahagikan diri sendiri dulu dan insyaAllah, you boleh bahagikan orang lain. Itu dia punya analogi bunga ros. Kan? Macam mana kita nak menghargai benda yang mahal tapi sekejap. Sama juga dalam hidup tuan-tuan dan puan. Hidup kita ni sekejap. Tapi apabila kita hargai, kita buat keputusan dengan betul, kita sayang diri kita, kita jaga kesihatan diri kita, kan? Kita jagalah semua benda, minda kita, diri kita, cantik kita. InsyaAllah, hidup yang sekali ni pun akan sangat bermanfaat. Faham tak? Okay? So try lah. InsyaAllah. Itu je. Okay? So big why. Big why ni untuk apa? Big why ni first untuk yang ada pertalian darah. Ni yang paling penting. Ada pertalian darah. Mak ayah kita, anak-anak kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Itu dulu yang kita kena tolong, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya orang lain. Faham? Kita ni hidup sibuk tolong. Kan? Tahfiz lah, masjid lah. Kan? Adik-beradik kita sendiri pun dah lama kita tak tanya. Dia okey tak? Anak-anak dia orang okey ke tidak?
Dan kadang-kadang ini pun nasihat untuk saya juga sebenarnya. Dan kita kadang-kadang tak tanya adik-adik kita sebab adik-adik kita pun kaya-kaya raya juga. Betul tak? Tapi at least dengan tanya khabar, insya-Allah lah. Ini dulu sebenarnya yang kita kena jaga hubungan manusia ni. InsyaAllah. Faham? Dan bila kita dah jaga diri sendiri, kita dah jaga family kita yang ada pertalian darah, barulah kita nak fikir orang-orang yang tak ada kaitan. Kan? Maksudnya orang-orang lain lah. Kan? Orang-orang lain tu maksudnya contoh kan, asnaf ke, kan, orang-orang susah. Tuan-tuan Rafwan, kenapa kita nak tolong orang-orang macam ni? Sekarang saya nak tanyalah Tuan-tuan Rafwan. Okay? Tuan-tuan Rafwan yang jual kacang kan? Tuan Rafwan dengan Bunda Wani ni adik-beradik ke? Ni, geng-geng kacang ni. Kacang warrior. Adik-beradik ke dengan Bunda Wani? Tak kan? So korang ni bukan dia punya big wife, betul tak? Tapi kenapa Bunda Wani beria, hari-hari buat kelas, spend, invest, dia pun pergi belajar. Kenapa? Kenapa? Kan? Sebab satu je. Akhir nanti tu, pengakhiran hidup kita tu, kita punya end game nanti, kita nak ke mana? Kita semua nak ke syurga. Kan? Tak ada siapa pun tak nak ke syurga. So apabila kita nak ke syurga tuan-tuan, kita baik tak? Kita tak baik. So apabila kita tak cukup baik, kita perlukan doa-doa untuk daripada orang lain. Sebab tu kadang kita rasa macam okey lah, macam kita tolong tu bukan semata-mata kita tolong orang, bukan sebab kita ada lebih. Disebabkan kita ni tak cukup lah akhir nanti tu, sebab tu lah kita tolong juga orang. Dan tolong ni sangat subjektif. Tak semestinya kena tolong dari segi duit. Kan, kalau kita ada ilmu, kita tolong orang dengan ilmu yang kita dapat. Tu contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan ajar orang buat sale. Orang yang tuan-tuan ajar buat sale dapat sale. Dan dia dapat sale menjadi asbab you pun ada sale. Itu apa yang saya buat. Sebab tu kadang-kadang saya tak tahu sale tu saya datang dari mana. Macam mana saya boleh kenal Afika, macam mana saya boleh kenal Kak Zah. Kan, dan hari ni saya jumpa dengan Bunda Wani. Kan, dan kalau kita tengok dari skill, orang lagi hebat, lagi terror daripada saya ramai. Tapi kenapa yang dipilih saya? Doa tuan-tuan Rafwan lah. Mungkin tuan Rafwan berdoa dengan Allah, ya Allah, kan aku dah tak nak lagi dah, malas-malas lagi dah. Aku nak buat betul-betul dalam bisnes ni. Tapi aku tak reti lah buat closing. Jumpa saya, dapat kelas hari ni. So dapat kelas hari ni kena fight pula 990. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapat join kelas hari ni, kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik. Close pula 960. Dapat start 960. Betul tak? So sebenarnya itu doa tu. Tuan Rafwan, kan, saya, Bunda Wani, Kak Zah, kan, Lady Boss ni, kan, Puan Afika, kami berempat ni, kenapa orang boleh dengar cakap kami ni, bukan disebabkan kami hebat sangat. Tapi disebabkan Allah tutup aib kami. Itu je. Kan? Sebab kami pun ada buat silap juga. Tapi kami sedar silap kami ni apa, sebab tu kita cover balik dengan 100 benda baik. Dan tak nak buat salah lagi dah. Sebab apa? Dengan satu buat salah, kena tutup dengan 100 benda baik. So kalau you guys ni memang suka buat salah, buat, tak ada masalah. Tapi cover balik. Itu je. Faham So itulah sebenarnya. Apakah level-level Y yang ada? Start daripada strong Y, upgrade kepada big Y, upgrade lagi kepada grand Y, dan tiga-tiga ni akan membantu kita tuan-tuan pergi ke dan bantu kita ke syurga nanti. Itu saja. So big Y is not about just hanya untuk anak-anak. Kita nak bantu anak-anak supaya anak-anak tu doakan kita balik. Itu je. Kan, tanggungjawab ia tanggungjawab. Kan, kita nak buat yang terbaik supaya anak-anak kita tak susah. Kan, tak susah kenapa? Supaya dia tidak mempertikaikan hidup dia, dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Kalau dia usaha dia dapat. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita bukan buat semua kerana anak. Kan, anak pun akan tinggalkan kita nanti. Betul? Yang paling penting adalah apa yang boleh kita tinggalkan pada orang. One day nanti tuan-tuan, bila kita tak ada orang cari tak? Cuba fikir macam tu. So kalau contohlah sekarang ni, kita kat office ke, kalau kita tak datang lah office 2-3 hari, ada orang cari tak? So kalau tak ada orang cari, itu tandanya apa? Orang tak perasan pun kita. Ataupun orang tak pernah rasa pun manfaat kita ni. So tugas kita nak kena buat apa? Nak salahkan orang? Tak boleh. Tugas kita adalah, kita kena lebih lagi tolong orang. Lebih lagi beri manfaat. Barulah orang akan ingat. Faham Tahu? Sebab tu tuan-tuan jual kacang.
Walaupun kita ni jual kacang, tapi sebenarnya dengan kacang ni lah kan, kita membina satu keluarga yang bahagia. Dengan kacang inilah kita boleh buat aktiviti dengan keluarga. So itu kan, dengan kacang ni lah kan, kadang-kadang anak-anak tu kan bila last bagi hadiah kat ayah. So kita bagi satu box kacang tu, kad kosong, marker pen, letak ribbon, lepas tu isi-isi dalam dia, okey ni kit untuk menghargai mak. Dengan isi dalam kacang, kit untuk menghargai ayah. Kit ataupun surprise box untuk menghargai pasangan. Bagi pen kat dia, bagi kertas kat dia, bagi nota. Sebab kalau dia cari sendiri tu, alah tu benda leceh. Kadang-kadang sekarang kedai buku pun tak buka, betul tak? Kita bagi siap-siap dalam tu. Dahsyat tak? Dahsyat. Kit ataupun surprise box untuk pujuk pasangan. Itu kalau dengan kacang. Kalau dengan kisu pula, kita boleh buat aktiviti dengan anak-anak kat rumah. Kita buat puding, kita buat aiskrim, kita buat brownies. Kan? So kalau kisu tu tak nak jadi brownies, tak boleh. Brownies kita belikan yang instant, tapi sos kat atas dia tu. Kan? Dia punya drip dia, punya dip dia tu kita buat dengan kisu. Kan dahsyat tu. Kita tak jual kisu je, tapi kita jual aktiviti. Yang jual kaftan pula. Kan? Kita beli kaftan, beli banyak-banyak, kita pakai satu family. Masuk Zoom dengan kaftan yang sama. Kan dahsyat. Comel je semua. Guna background virtual camera yang sama, pakai kaftan yang sama, semua pakai sama. Dapat aktiviti. Baca Yasin sama-sama. Buatlah sesi macam kita menyembang dalam Zoom. Itu je. So tak semestinya kalau tak boleh jumpa, tak boleh beli. Faham So itulah yang kita nak. Alright. So tuan-tuan faham tak ni? Tentang target dalam hidup kita ni nak kena buat apa? Boleh? InsyaAllah So pastikan ada 3 perkara ni. Berani letak target tinggi, berani letak target, aim higher, dan yang paling penting adalah letak keperluan. InsyaAllah Okay, good. So sekarang bila kita dah tahu target tu nak kena buat apa, kita kena buat planning. Okay, so tuan-tuan cuba decide untuk bulan Ogos berapa tuan-tuan nak capai. Untuk bulan Ogos 10K lagi, 30K, 50K. Okay, yang 50K, 30K ni retail ke dengan team? Nak tanya. Yang 30K, 60K ni retail ke dengan team? Yang 100K ni dengan team Okay. So kalau saya boleh bagi cadangan siapa-siapa lah yang letak target, contohlah 100K, 100K ke 50K ke, ini kan group. Betul tak? Group purchase. Alright. So kita sebagai leader yang baik, rasa-rasa berapa retail kita kena capai? Berapa retail kita kena sumbangkan? Berapa? Kita akan kira 30%. 30%. So kalau team 70% lah. So kat sini kita tahu 30% daripada 100,000, 30K, dan team 70K. Faham? So retail ni pula tak semestinya you hanya jual seorang-seorang. Kan? So you ada retail dan boleh buat recruitment. Faham? Recruitment ni maksudnya tim baru. So retail ni pula boleh buat lah. In-house ke, website ke, Shopee ke, kan semua boleh buat kat sini. So itu termasuk dari retail. So contoh kalau yang group ni pula, so bila kita ada target untuk team kita, so 70,000 ni akan bahagilah. Kan ahli kita yang aktif. Untuk dapatkan dia punya minimum. Tapi itu kita je yang tahu. Kita jangan kata kat team, okay, contohlah team kita ada lebih kurang 10-100 orang. Okay, so 70,000 bagi 100. 70,000 bahagi 100, 700 sikit sangat. Bagi 10 lah. Kan, kita ada 10 orang yang aktif. Bagi 10, 7,000. Tapi ingat, kita tak bagi tahu pada team kita, dia kena buat 7,000.
Tapi ini adalah kita punya KPI. Macam mana kita nak pastikan semua anak tim kita yang aktif tu boleh buat 7,000. Kalau ni target 15, tak ada masalah. Ni target 20, tak ada masalah. Ini adalah kita punya data sendiri. Faham leader Tahu. So leader, kita kena buat retail 30k at least. Dan kalau kita ada 10 orang, kan, bahagilah sama rata dengan tim yang ada. Dan kiraan ini adalah minimum dia. Berapa yang dia kena buat. Ini dari segi leader lah. Tapi kalau dari segi personal kita, contohlah kita decide. Masing-masing kata nak capai 10,000 kita. Boleh ke? Boleh ke kalau kita fight untuk bulan ni ataupun bulan ni kita prepare untuk capai 10,000 kita yang pertama? 10,000 ni pula tak semestinya kita capai dalam masa sebulan. Kalau siapa-siapa yang baru masuk, mungkin kita boleh buat dalam masa 3 bulan. Kita boleh buat dalam masa 2 bulan. Dan kita fight untuk masuk dalam masa 30 hari. So kenapa kita kena capai 10,000? Kenapa kita kena capai 10,000? Sebab siapa-siapa yang nak teringin ada team. Ingat pesan saya ni. Siapa-siapa yang betul-betul nak grow, nak ada team, nak buat recruitment, awak kena belajar dan ada cara macam mana nak buat retail 10,000 dulu. Selagi awak tak pernah buat 10,000 dengan retail, jangan bina team. Awak akan nyusahkan orang. Saya pesan awal-awal. Sebab dah ramai dah. Kan, baru buat RM100 dah. Okey, jom kita, siapa nak buat income dengan saya? Ramai datang, pap. Lepas tu awak tengah-tengah nak ajar macam mana, tak kerti nak buat apa. So tak nak. Buat dulu 10,000. So pilih lah. Kalau nak buat 10,000 dalam masa 3 bulan, setiap bulan mungkin kena buat lebih kurang 3,300. Kalau nak buat dalam masa 2 bulan, kita kena buat 5,000. Kalau nak cepat-cepat bina team, fight lah 10,000 sebulan. Faham So ingat, 10,000 ni adalah benchmark kita. Adakah kita ni dah layak untuk bina team atau tidak? Okay. Awesome. So bila kita dah ada target ni, lepas tu nak buat apa? Bila dah ada target, lepas tu nak buat apa? Leader, cepat. Cuba ingat balik, dah ada target, lepas tu buat apa? Planning. Okay. Planning apa tu nak buat tu? Activity. Terus buat sale. Janganlah buat sale dulu. Kan kita ada target, lepas tu buat apa? Action plan, tindakan, marketing. Faham? Okay. So tuan-tuan ada pernah tak belajar tentang magic number? Pernah belajar tak magic number? Pernah buat tak magic number ni? Pernah Okay. So sebelum kita cerita pasal magic number, boleh tak kalau saya nak share satu lagi step sebelum magic number? Boleh? Okay. So apabila kita dah ada target ni tuan-tuan, apa yang saya nak you upgrade? Okay, apa yang saya nak tuan-tuan upgrade adalah tolong upgrade doa. Okay, tolong upgrade doa. So apakah maksud upgrade doa? Sekarang kita ada target kita dah nak buat 10k. So upgrade doa kita. Ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan 10,000 pada bulan Ogos ni, ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang aku suka. Ini step yang pertama. Sebab apa tahu? Sebab kita sebelum ni dah buat planning dah. Tapi kita buat planning guna apa? Guna akal kita. Guna kapasiti kita. So kita bila guna style kita ni, kan, dan tak jadi, kita tak boleh marah. Sebab kita ni masih manusia. So apa kata kali ni, kita rendahkan ego kita, be humble. Dengan Allah pun kita kena rasa apa tahu? Kita rasa macam, dah tak tahulah Allah nak buat apa ni, Allah aku tunjukkanlah yang terbaik untuk aku. Dah, settle. Faham? Walaupun Allah akan tahu, walaupun kita doa biasa-biasa pun, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Allah tahu itu memang kita nak murah rezeki. Tapi kalau kita letak effort, letak usaha dan letak jelas apa yang kita nak, Allah akan lebih bagi lagi. Itu yang saya percaya. Kalau tak percaya tuan-tuan, last minute biasanya akhir-akhir bulan, sale banyak tak?
Banyak kan? Kenapa sale banyak? Sebab ada deadline. Kan? Sebab masa itulah betul-betul baru kita nak mencari sale. Nak capai target. Ada rasa desperate. Masa itulah baru nak berdoa. Masa itulah baru minta, ya Allah, tambah sikit je ya Allah. 3,000 je, 3,000 je, 3,000 ya Allah. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Kak Salmi nak order stok 3,000. Macam, wah, pernah dapat tak? Pernah. Sebab apa? Kenapa Allah bagi? Sebab waktu tu kita sangat perlukan. Tapi bila awal bulan, perlukan tak? Tak apalah, lama lagi. Baru awal bulan kot, orang tak gaji lagi. Tak apa, relax dululah. Relax dah 20 hari. Sadaqallahul azim. Baru tu masih macam, astagfirullahalazim. Aku target 50,000, baru 10,000. Tapi ingat tuan-tuan, peluang jarang datang 2 kali. Peluang jarang datang 2 kali. Sebab tu kadang-kadang tak semestinya setiap akhir bulan dia jadi tak. So learn from mistake. Sebab tu saya cakap buat, kita belajar, kita buat, dan kalau kita silap, kita belajar lagi sekali, dan kalau boleh jangan ulang salah yang sama. Faham Okay, good. Lepas tu bila yang kedua, ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan 10,000 ini ya Allah pada bulan Ogos, kau tunjukkan aku jalan yang mudah. Jalan yang mudah. So daripada banyak-banyak jalan yang kita suka tu, Allah akan bagi jalan yang paling mudah. Sebab kita nak mudah closing tuan-tuan. Jangan closing semata-mata. Yang mudah. Okay? Dan yang terakhir, antara banyak jalan yang kita suka, jalan yang mudah untuk kita, ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan 10,000 pada bulan Ogos ini, ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang kau redai. Inilah doa yang saya amalkan dan macam mana saya boleh berada di tempat sekarang lah. Kalau dulu tu saya tak minta 10,000 lah. Saya minta 100. Kan? So walaupun tak terus dapat, tapi sekarang dah on the way nampak. Percaya kat saya tuan-tuan, dulu saya antara orang yang buat sale banyak. Tapi duit tak rasa. Pernah tak rasa macam tu? Kan kita buat sale banyak, duit masuk, keluar masuk, sekali dapat cek 20,000, 16,000. Tapi tak rasa. Tak rasa maksud macam mana? Simpanan tak ada. Kan duit asyik keluar. Kan? Tapi alhamdulillah sekarang ni walaupun lah tak dapat semacam dulu ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu, tapi simpanan 5 angka 6 angka nak dekat 100 juga. Kereta alhamdulillah masuk juga. Kan? Tak susah, semua boleh bayar. Itu beza dia. Faham tuan-tuan dan puan-puan Kan? Kadang-kadang benda-benda ni nampak macam yelah, sir, kita nak belajar pasal teknik closing, kenapa nak cerita pasal rezeki pula? Dia bukan masalah rezeki sebab kita ni berniaga. Dan apabila kita ni berniaga tuan-tuan dan puan, berniaga ni dia bukan hanya sekadar mengajar kita jadi orang baik, tapi dia memaksa kita jadi orang baik. Sekarang kita tengah down, sale kita tak ada. Tahu tak benda pertama kita buat apa? Kita buat apa? Benda tak pernah kita buat. Kita bukan setakat doa dah biasa kita buat. Kita buat duha. Kita buat duha. Sebelum ni tak pernah buat duha, kita buat duha. Bila dah buat duha, kita solat sujud tu lama sikit. Kita sedekah. Lain macam tak tu? Lain macam. Duha ni susah tuan-tuan dan puan. Susah. Kan? So bila malam tu pula solat taubat, solat istikharah, solat hajat, dahsyat tak tu? Sebab apa? Sebab kita ada something yang kita belajar daripada bisnes ni. Kan? Kita dah buat macam-macam, tapi kalau Allah tak bagi, dia takkan bagi. Dan kadang-kadang kalau kita jumpa customer terus minta harga, kita bagi harga, terus beli. Macam mana nak explain? Faham tak maksud saya? Kan? So itulah. So kadang-kadang marketing dunia, marketing akhirat, marketing langit ni, buat dua-dua. Buat dua-dua. Jangan rasa macam, sebab kalau kita dah buat semua benda, check balik kita punya marketing langit yang tu. Kan? So saya tak adalah nak katakan nak kena highlight kena buat, tapi sebagai seorang Islam yang ada agama, ini dulu yang kita kena buat. Kita ada banyak sangat miracle tuan-tuan. Doa dari seorang ibu,
doa dari seorang pasangan, kan, doa dari seorang anak, doa dari seorang anak tim, doa dari seorang leader. Doa tu dahsyat. Kita tak dapat sebab apa? Sebab tak pernah minta. Faham Okay, good. So bila kita dah faham benda ni, barulah kita buat planning, insyaAllah. So kita nak buat 10,000 ni. Okay. Kita nak bagi berapa? Nak buat magic numbers. Kita nak bagi berapa? Nak bagi berapa? Bahagi ni kita bagi hari lah. So untuk bagi hari ni kita akan bagi 26 hari. Okay, kenapa 26? Sebab ada satu hari kita rehat. Jangan cuti ya guys Rehat je. So kalau tuan-tuan cuti, memang cuti habis. Handphone tak tengok dah. Jangan. Okay, rehat. Sebab kita dah kerja 6 hari kerja, fight. Pagi. Rehatlah satu hari. Lepak-lepak dengan family. Kan, pergilah kelas-kelas mengaji ke. Kan, settle down. Itu je. Kena ada rehat. InsyaAllah. Alright, so bila kita dah bahagi 26, sehari kena buat berapa? Kalkulator. Kira. Jangan congak. Tengah-tengah hari ni kalau congak memang tak dapat. Petang nanti baru jawapan. 10,000 bagi 26. So kita kena buat 385. Faham Okay. So bila kita dah dapat 385 tuan-tuan, boleh tak sediakan saya 3 package? 3 package. So ini ikut produk ataupun package masing-masing lah. So yang paling kecil adalah package basic. Okay, contohlah untuk kaftan. Okay, geng kaftan. Tudung tak ada lagi sekarang kan? Kita fokus kaftan kan? Ke macam mana ni? Geng-geng jerung. Kita ada tudung tak? Kaftan saja. So tudung belum ada lagi. So kita fokus kaftan. Okay, cuba bagi saya kaftan yang paling murah. Paling murah. Set bride, set nikah bajet, set combo nikah. Terbaik. Gawal Berry ada 69. Alright. Thank you. Tu 69. Bagi saya package hot selling. Yang paling laku. Kalau 69 mungkin satu set. Kalau hot selling paling laku. So kalau untuk combo nikah 399, good. Paling laku custom defect, janganlah. Ada tak package yang lebih besar daripada 69 yang paling ramai orang beli? Paling ramai orang beli. Takkan orang beli satu je? Takkan tak ada orang beli lebih ke? Orang beli satu je ke? Beli dua ke? Beli tiga ke? Tak ada. 99 3 piece. Alright. 190. Sekejap, 180 217 ni yang mana ni? Kita ambil lah 190. Ni contoh je. Ni contoh saja. Okay. Dan package premium. Bagi RM yang paling mahal. Package paling besar. 2 helai 148. Okay, faham? 148. Dan paling ramai orang beli 180. Macam ni. Okay, so ini untuk kaftan. Okay, untuk kacang. Paling murah. Kan, kacang 39. RM 39. Kalau yang hot selling 59, paling ramai orang beli, dan package team 381. Okay. Okay. So kita ada 3 package Alright. So bila kita dah ada target kita 385 ni untuk buat retail tuan-tuan puan. So kita kena ada retail. Contohlah kita fokus RM 69. So berapa customer yang kita kena ada untuk dapatkan 385? 389 bagi 69, berapa customer nak kena ada? 6 orang customer. Okay. 148. Okay, berapa orang customer nak kena ada? 385 bagi 148.
3 orang customer. Okey, baik. Dan contoh 180 nak dapat 385, berapa orang customer nak kena ada? 3 juga. 3 juga. Okey. Tapi ada lebih lah kan. So sekarang buat untuk produk masing-masing. Buat untuk produk masing-masing. So you decide you nak package yang macam mana. Pastikan ada 3 package Package basic yang paling murah, package hot selling yang paling ramai orang beli, dan package premium. So kalau untuk baju nikah, target mungkin bukan 385 lah. Kan mungkin target lebih besar, betul tak? So letak target masing-masing, ikut kiraan masing-masing, dan sekarang cuba kira target customer masing-masing. So kat sini saya cuba buat kacang pula RM 39. So 385, kalau kita jual sebalang atau sebekas je, berapa customer nak kena ada yang jual kacang? 10. Betul tak? So kalau kita jual, kita fokus nak jual 59, berapa balang nak kena ada? 7. Dan kalau kita fokus nak buat recruitment, berapa customer nak kena ada? 1. Okay? Semua dah buat? Dah ada kira-kira masing-masing? Kalau dah, tolong komen dah. Kalau dah, tolong komen dah. Buat kira ikut target masing-masing jangan ikut saya ni. Ini contoh. Korang buat ikut korang punya. Dah. Faham tak by the way? Faham tak kenapa kita buat macam ni? Satu, sebab saya nak biarkan you ni sentiasa ada option. Dan kita bukan hanya ada satu cara je nak buat sale. Tak, ada banyak cara. Cuma daripada banyak-banyak cara ni, nak yang mana satu? Ulang balik ulang balik yang mana? Kiraan dia ke? Kiraan dia. Okay, so kiraan dia, ni 385 tahu tak dari mana? Ni 10,000 bahagi 26. Itu adalah target kita setiap hari kena buat berapa. Faham? So bila kita ada target kita 385. Okay, so sekarang kalau kita target nak jual 69 je. Sebab kita ni baru lagi, so takutlah nak jual banyak-banyak, takut tak ada orang beli, tak apa, jual satu je. Tapi kena cari 6 orang customer. 385 bagi 69 kena ada 6 orang customer. So kalau you bagi 148 kena ada 3 orang customer. Kalau bagi 180 kena ada 3 orang customer juga. Faham? Ni kalau jual kacang. Kalau kita jual kacang, kita nak fokus jual satu balang je. Letak satu, 10 orang customer nak kena ada. Kalau kita jual set besar sikit, 59, kalau kita ambil terus jual untuk jadi agent ataupun rising star kita, 381. So dapat satu klien saja. So sebenarnya tuan-tuan, kiranya setiap minggu tu ada satu hari cuti, tu yang jadi 26. Betul. Tapi kalau boleh rehat bukan cuti. So tetap buat sale juga. Cuma tak adalah hardcore sangat. Okay, maksudnya kita nak refresh balik, mungkin nak review balik kelas, nak join kelas, macam tu lah. Okay, so ujian yang sebenarnya bukan yang kat sini. Kan, ini adalah target kita. So macam mana nak dapat 6 orang customer? Ingat lagi tak semalam saya ajar? Kali berapa? Kali 10. Itu baru the real ujian yang kita kena fight. Berapa ramai orang yang kita nak kena jumpa. So nak dapat 6 orang customer, kena jumpa 60 orang prospek. Nak dapat 30 orang customer, kita kena jumpa 50 orang prospek. 30 prospek, 100 orang prospek, 70 prospek, dan 10 orang prospek. Ini yang kita kena fokus. Inilah aktiviti. So ada yang kata ramai. Yang Ibu Hadirah kata, ramainya sir. Memanglah ramai kalau kita dah fokus nak jual 69 je. Carilah 60 orang. Dan kalau kita nak jual 39 je, carilah 100 orang. So sekarang, saya tanya, nak jual 39 ke
Nak jual 59 ke nak jual 381? Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan. Nak jual 39 ke nak jual 381? Ingat, kalau kita jual 39, pilihlah cari 100 orang prospek. Pergi cari. Tak ada cara dah. Memang kena cari 100 orang prospek. Satu hari kena jumpa 100 orang prospek. Kalau kita nak jual 381, satu hari kita cari 10 orang prospek je. Faham tak? Cuma bezanya kalau 381 ni lebih kepada ejen lah. Dan ejen ni dia lain sikit lah. Faham? So kalau boleh, untuk retail yang 39 dan 59 untuk tim kacang, ada package lain tak? Ada package yang atas 100 tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Memang semua bawah 100? Kenapa? Saya tanya. Memang orang makan kacang ni memang bawah 100 je? Ke saya seorang je beli brownie sampai beratus-ratus? Kenapa? Kenapa tak nak buat atas 100? Saya tanya. Sebab HQ tak bagi ke? Ataupun HQ tak buat ke? Ke macam mana? Tuan-tuan, kita ada target ni tuan-tuan. 385. Kan? So kalau kita jual RM59, package yang paling besar lah untuk bulan ni, kita tetap kena ada 70 prospek. Bayangkan lah kan, kita ni rasa macam, aku tak boleh lah nak jumpa 70 orang prospek. Dah lah, jual lah set 10118. Set besar ni kali 2. Dah. 39 tu dah 4 botol kacang. Okay, so kenapa? Kalau 4 botol kacang kenapa? Biarlah makcik tu nak beli lebih. Dia yang makan. Kan anak-anak dia ramai. Yang kita sibuk pasal nak fikir anak dia nak buat apa dengan kacang dia, kenapa? Tuan-tuan, kita nak buat duit. So kalau ada cara untuk capai 385 lebih cepat, buat. Faham tak? Dan contohlah, dia ada 3 balang kacang. 4 balang kacang tu kan. 4 bekas kacang tu, RM39. Berapa lama nak habis? Saya tanya. Cepat tak habis je? Cepat. Kan 2 hari habis. Seminggu ada berapa hari? Ada 7 hari, betul tak? Sepatutnya dia tak boleh beli 1 je. Dia kena 13, dia kena ambil 4. Kan 4 39. So 39 kali 4 berapa? Kita kira. Untuk cukupkan seminggu punya stok. 4 kali 39. Ini package yang tuan-tuan kena jual kat dia. So, tak? Boleh tak try lepas ni? Kan, buat combo package, kokonis dan popcorn. Popcorn tu berbenda. So, kalau boleh, ikutlah. Kan, popcorn. Bawah kita juga ke? Bawah kita juga. Kalau bawah kita tak ada masalah. Kombokanlah semua yang ada. Yang bawah wanis. Faham? So tak semestinya kita kena jual kacang je. Jual semua yang ada. Tetap makanan juga. So nanti kalau ada package, contohlah ni kacang saja. 148 ni mungkin ada semua. Yang package yang paling besar semua tapi set 2. Buat macam tu. Boleh. Ingat tuan-puan, tugas tuan-puan adalah macam mana tuan-puan nak dapat 385 setiap hari. Itu je. Nak jual apa tak kisah. Nak jual apa tak kisah. Packagekan combo yang ada, Yesa, tak kisah Kak Yong. Kak Yong, yang penting ada 385. Maksudnya sentiasa buat 3 package ni. Okey, contohlah kan. Kenapa saya suka buat 3 package ni? Contoh kita rasa sekarang RM59 ni paling mahal lah. Okey, paling mahal. Tuan-tuan, 1 balang kacang berapa? 1 balang, bukan 4 tapi 1. RM10. RM10. Okey, ni RM10 satu botol kan? Saya nak tanya, buka harga kacang RM10, orang kata apa? Orang kata apa? Mahal, betul tak? So dah halang-halang RM10 ni kata mahal, kita bagi yang betul-betul mahal. Bagi 100. Mahalnya kacang. So bila 100 nampak mahal, 50 nampak murah tak? Sama. Itu je.
Sebab kita buka harga RM10 pun orang akan kata mahal. So dah halang-halang makcik nak kata mahal. Okay makcik, kalau untuk makcik ni biasanya kalau family 5 orang, seorang ambil 2, makcik ambil 10 10 apa? 100 kacang je. Dah makcik kata 10 orang makan ataupun 5 orang makan. Ui, tak mampulah. Okay, kalau macam tu kita ada package RM59. Boleh lah. Nampak tak? Tak dapat 59. Kan ada 39. Cuba dulu 4 barang. 4 barang. Betul juga. Lah. Tapi biasanya puan, orang akan ambil 59 juga. Alah, tambah lagi RM20 je. Boleh lah. Customer kan macam tu. Betul tak? Lalang kiri kanan. Sebenarnya, okey lah, awak macam ni lah. Awak bagilah package yang terbaik untuk saya. Saya akan ambil berapa? Kalau ikut saya lah makcik ambil 100. Okey. Settle. Nampak tak? So itu kalau kita dah mula nampak perjalanan dia. So nampak tak? So sekarang bila 59 ni jadi paling atas, maksudnya kita punya premium. Kan? Sebab kita anggap kan 59 kan paling atas. Jadikan 59 ni pergi ke hot selling.